Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, ianya membantu siaran saya ya. Jadi live hari ini adalah susulan, ada dua sebab saya buat live hari ini. Satu daripadanya adalah pertanyaan sana sini pelbagai pihak kepada diri saya ya, iaitu memandangkan Setiausaha Politik Anwar Ibrahim telah membuat laporan polis dan menamakan saya, dia selitkan nama saya dengan nama dua individu lain, iaitu Cikgu Bad atau Badrul Hisham dan Wan Saiful ya, iaitu ahli MPT Bersatu, atas dakwaan berlaku fitnah berkait dengan pemilikan rumah Banglo Anwar. Jadi adakah itu bermakna saya tidak boleh bertanya atau kita tidak boleh bertanya berkenaan dengan hal-hal berkait dengan pemilikan rumah dan sebagainya? Okey, so ini adalah satu punca saya membuat live ini sebagai menjawab persoalan-persoalan ini. Dan yang kedua adalah berdasarkan penelitian-penelitian yang saya buat yang tidak ada kait dengan laporan polis yang dibuat oleh Setiausaha Politik Anwar. Sebab saya sentiasa membuat penelitian berdasarkan perkara-perkara yang tular, dan apabila sesuatu tular yang menarik minat saya, maka saya membuat kajian lebih mendalam dan timbul persoalan-persoalan baru. So sebab itu saya buat live ini. So sekarang ni sebelum saya mulakan, saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin. Setiap seorang yang bergelar rakyat Malaysia yang menonton siaran ini ataupun secara amnya ya, anda perlu tahu bahawa anda mempunyai hak berperlembagaan untuk bersuara, untuk bertanya apa jua soalan kepada pemimpin ataupun berkait pemimpin-pemimpin kerajaan atau pemimpin-pemimpin politik ataupun mana-mana pemimpin di negara ini. Anda berhak bertanya. Seperti yang saya maklumkan dalam live saya sebelum ini, saya terkejut nama saya diselitkan dalam laporan Setiausaha Politik Anwar, dan saya khawatir berlaku sesuatu yang tidak itu saya tak nak komen lah, saya tunggu dululah. Okey. So sebabnya saya hanya mengajukan persoalan berdasarkan pendedahan seorang individu bernama Badrul Hisham atau Cikgu Bad, dan saya hendak penjelasan. Dan itu telah ditafsirkan sebagai fitnah. Sekiranya benar ya, andai kata saya dipanggil untuk beri keterangan dan saya dapati itulah hakikatnya dalam laporan itu, maka sekiranya itu pertanyaan saya dan contoh-contoh yang saya berikan diklasifikasikan sebagai fitnah, maka pihak yang membuat laporan sebenarnya pada pandangan saya telah membuat laporan palsu dan telah memfitnah saya, dan akan berlaku laporan balas dan tindakan-tindakan selanjutnya yang saya akan fikirkan. Okey. So, rakyat Malaysia berhak bertanya. Rakyat tidak boleh diintimidasi untuk tidak bertanya. Malah kenyataan Anwar sendiri, malah bila saya menimbulkan pertanyaan berhubung dengan rumah Banglo Anwar, saya sebenarnya menyahut cabaran Anwar sendiri, yang di dalam satu ucapan Anwar beritahu jika nama dia, nama ahli keluarga dia apa-apa diungkit, dikaitkan dengan rasuah dan sebagainya, anda perlu beritahu, mereka akan siasat. Anwar yang beritahu tak lama dulu. Jadi ini melibatkan soal integriti. Kerajaan pimpinan Anwar kononnya memperjuangkan integriti, tetapi bila soal benda-benda pelik berlaku seperti laporan polis oleh Setiausaha Politik Anwar yang tidak masuk akal. Okey, so ini pertama sekali saya nak beritahu anda, anda berhak bertanya
Kebebasan bersuara, inilah kebebasan bersuara. Anda berhak bertanya apa jua perkara. Anda berhak menuntut siasatan atas apa jua yang anda fikirkan perlu disiasat. Itu hak anda. Itulah yang dinamakan kebebasan bersuara yang dijamin perlembagaan. Saya bukan suruh anda pergi menghasut. Saya bukan suruh anda pergi sentuh isu-isu sensitif. Tetapi bertanya, memperjuangkan kebenaran, itu hak berperlembagaan anda yang tidak boleh dirampas. Dan jika ada usaha pihak kerajaan, untuk menakut-nakutkan anda, anda perlu mempertahankan hak anda. Ya, okey. Baik. Jadi setelah saya buat kajian yang tidak ada kaitan dengan laporan polis Setiausaha Politik Anwar, tidak ada kaitan dengan pendedahan Cikgu Bat, tetapi dicetuskan oleh pendedahan Cikgu Bat. Sebab bila pendedahan Cikgu Bat dibuat pada awalnya, saya lihat lama tidak ada jawapan daripada Anwar atau Wakil Anwar. Jadi sebab itu saya timbulkan persoalan berdasarkan pendedahan Cikgu Bat, dan saya menimbulkan sebab persoalan ini perlu dijawab untuk elak berlaku persepsi palsu. Sebab mungkin ada orang kata Anwar pakai proksi. Sebab ini semua kemungkinan Anwar pakai proksi dan sebagainya dalam isu rumah dia. Jadi kita perlu penjelasan. Itu tuntutan saya. Sebab tak ada jawapan. Lepas beberapa hari, selang beberapa hari, tak silap saya 7 hari ke berapa hari lepas tu, Cikgu Buat telah membuat laporan SPRM. Lepas dia buat laporan SPRM, tiba-tiba muncul peguam Anwar sendiri menjelaskan pasal rumah tu dan buat laporan polis. Itu yang pelik. Okey, tak apa. So saya kaji, bila penjelasan diberikan berkenaan dengan cagaran dan ataupun list dan sebagainya lah, penjelasan diberikan oleh mereka. Pada awalnya saya kata saya terima, kalau munasabah saya terima. Okey. Tetapi itu tidak bermakna saya tak buat kajian. Saya buat kajian. Dan saya dapati beberapa perkara yang pelik. Saya belum habis penelitian saya, tetapi saya dapati beberapa perkara yang pelik. Yang pertama sekali yang saya dapati adalah Yayasan Aman yang di bawah naungannya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Wan Azizah disenaraikan oleh C4, Center to Combat Corruption, Cronyism dan sebagainya lah, C4, di antara yayasan-yayasan yang diragui ketelusannya. Di dalam satu laporan C4 berhubung corruption, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya melibatkan Yayasan Aman telah disenaraikan. Dia mencurigakan. Dan saya juga mendapati penjelasan oleh pihak Anwar lah. Saya tak nak kata peguam Anwar ke apa ke, pihak Anwar lah, orang yang dakwa mereka mewakili Anwar lah, bahawasanya satu kereta mewah tu menerusi yayasan itu adalah derma tu mencurigakan. So sekarang timbul persoalan, sebab ini yayasan untuk mengutip derma dan sebagainya. Jadi mereka terima satu kereta mewah atas derma tu menerusi yayasan, ini mencurigakan. Ini menimbulkan persepsi. Adakah ini satu bentuk percubaan untuk mendapatkan aset yang tidak diisytihar dan sebagainya? Adakah berlaku gejala proksi sekali lagi? Banyak persoalan timbul. Ya. So itu persoalan, sesuatu yang saya dapat mencurigakan, yang amat mencurigakan menerusi penelitian saya peribadi, ya. Saya tak kisah siapa yang buat pendedahan ke apa, ini saya berasa mencurigakan. Satu lagi adalah pendedahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bahawasanya apabila Anwar tekan Tun Mahathir untuk dedah aset, Tun Mahathir mendedahkannya bahawa berdasarkan pengisytiharan SPRM pada 2018, Anwar tidak isytihar aset kepada SPRM.
Ya. Anwar tidak isytihar aset kepada SPRM. Anwar yang banyak bercakap berkenaan ketelusan dan sebagainya tidak isytihar harta kepada SPRM. Okey, ini pendedahan Tun Mahathir Mohamad. Okey, alright. Susulan daripada pendedahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Anwar telah membuat satu kenyataan. Dan di dalam kenyataan Anwar berkata dia tidak ada hal untuk ataupun laporan media sinar ya mendakwa Anwar berkata dia tidak ada hal untuk menyahut cabaran Tun. Malah dia kata dia dah isytihar aset dia secara umum diketahui umum. Ya, iaitu 11.2 juta yang diisytihar sebelum pilihan raya umum ke-15, sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, iaitu pada tahun 2022. Tetapi jawapan Anwar tidak menjawab jawapan persoalan yang ditimbulkan oleh Tun. Menurut Tun, Anwar tidak isytihar kepada SPRM. Jadi Anwar kata dia tidak ada masalah, malah aset dia telah diumumkan pada 2022. Anwar tidak jawab, ya anda umum, tetapi adakah ianya menerusi SPRM? So ini lagi satu soalan saya nak bangkitkan kepada Anwar. Tak kira Anwar ada umum ke tidak, saya tak tahulah Anwar umum kat mana ke, kat Facebook ke, kat akuan bersumpah ke. Saya nak tanya Anwar, adakah Anwar telah mengisytihar aset dengan SPRM? Adakah benar dakwaan Tun Mahathir bahawa pada pengisytihar deklarasi SPRM pada 2018 Anwar tidak mengisytiharkan aset? Adakah pengisytiharan aset 11.2 juta Anwar menerusi SPRM? Adakah ianya diisytihar kepada SPRM? Ini persoalan saya. Saya tanya. Ini bukan fitnah. Ini saya tanya sebagai rakyat kerana saya berhak tanya, saya berhak tahu. Dan jangan pula lepas ini tunggu lagi 7 hari, 9 hari tak ada jawapan. Saya tanya, bukan fitnah. Saya rasa ada kekeliruan di kepala Anwar berhubung dengan pertanyaan dan fitnah. Setiap rakyat berhak tanya. Anwar beri tiket percuma. Kalau ada apa-apa, bagi tahu, kita akan siasat. Bila orang tanya, orang itu pada hemat saya lah ditakut-takutkan. So ini dua perkara berdasarkan penelitian saya yang cetus banyak tanda soal. Ada banyak lagi yang cetus tanda soal tapi saya belum teliti dengan lengkap. Tapi dua perkara ini menimbulkan banyak pertanyaan. Dan kemudian pendedahan berhubung penjelasan yang diberi oleh Peguam Anwar berhubung pemilikan rumah itu, secara amnya saya terima. Saya bertanya, saya suruh Anwar jawab kepada pendedahan Cikgu Bat, dan saya secara amnya terima. Tetapi banyak persoalan timbul di situ. Walaupun dikatakan dipajak dan sebagainya, banyak persoalan lain kalau kita lihat rentetan peristiwa pendedahan-pendedahan, pengumuman-pengumuman Anwar dan sebagainya. Banyak perkara, banyak persoalan timbul. Jadi saya berpendapat semestinya perkara ini disiasat oleh SPRM. Maka hari ini saya setelah meneliti, ya, saya bersetuju dengan tindakan Cikgu Bat membuat laporan SPRM. Saya bersetuju sebab tujuannya untuk mencetuskan siasatan terhadap pemilikan aset Anwar. Kerana banyak perkara mencurigakan. Pihak secara peribadi pada saya yang paling mencurigakan ialah kereta mewah diderma kepada Yayasan Aman yang disenaraikan oleh C4 sebagai yayasan yang mencurigakan ataupun boleh dipersoalkan ketelusannya, ya, dalam laporan C4 pada 2021 berkait dengan rasuah dan sebagainya, corruption melibatkan yayasan-yayasan di negara ni. Bukan saya yang buat laporan tu, C4 yang buat laporan tu. Dan apa jua percubaan untuk menakut-nakutkan rakyat akan menimbulkan lebih banyak persoalan.
Kita nak jawapan, kita minta jawapan, tak salah. Ya. So banyak persoalan sudah timbul dalam isu ini. So secara amnya saya terima penjelasan berhubung pajakan. Secara amnya saya tidak ada masalah dengan itu. Tetapi kalau saya kaitkan dengan rentetan peristiwa sejarah rumah lain Anwar yang dijual di mana saya lupa, ya, kemudian tempoh masa dan banyak lagi perkara yang tengah saya teliti, belum habis saya teliti, maka mungkin timbul persoalan dalam isu pajakan itu sendiri, belum lagi di pihak saya. So seeloknya benda macam ni disiasat SPRM. Maka hari ini saya beritahu saya setuju benda ni dilaporkan kepada SPRM untuk siasatan. Tak salah. Yang pelik, lepas lapor kepada SPRM, tiba-tiba mereka muncul, Setiausaha Politik Anwar muncul, tiba-tiba Peguam muncul, kemudian buat laporan polis dan nama saya diselitkan, sedangkan saya mengajukan pertanyaan, saya minta jawab kepada Cikgu Pat. Saya bukan buat apa-apa dakwaan. Dan saya lakukan itu sebagai menyahut cabaran Anwar, kerana Anwar sendiri beritahu kalau muncul nama dia, muncul nama ni, sila bagi tahu, mereka akan buat siasatan. Jadi inilah peluang keemasan Anwar untuk membenarkan SPRM siasat. Ya. So ini sebagai menjawab juga, ya, persoalan yang ditimbulkan oleh ramai pihak kepada saya. Adakah rakyat tidak memiliki hak untuk bertanya, mempersoal pemimpin? Jawapannya, anda berhak. Dan jika anda mendapati apa-apa perkara meragukan, suarakannya dan minta penjelasan. Kalau anda fikir perkara meragukan itu perlu siasatan, maka suarakan, minta siasatan. So Anwar, kita tunggu jawapan. Kita tidak ingin tindakan pelik lagi. Dan anda belum menjawab Tun secara spesifik. Tun kata deklarasi SPRM 2018 tidak ada pengisytiharan harta oleh Anwar. SPRM, Anwar jawab dia tak ada masalah nak isytihar harta, dia tak ada ni, dia tak ada itu, dia dah umumkan harta dia 2022. Itu tak menjawab soalan Tun. Adakah Anwar telah mengisytihar harta yang 11.2 juta tu dengan SPRM? Tanda soal. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.